Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fidel bin Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi pada petang ini saya nak berbicara tentang isu-isu berkaitan dengan air sinar dan juga air lestari. Okey, jadi seperti biasa, yang pertama saya memfokuskan kepada air lestari dulu. Okey, jadi saya tengok banyak posting-posting dalam Facebook yang mengatakan bahawa air lestari akan sambung selama 3 bulan, selama 6 bulan, dan juga ada yang mengutarakan pandangan politik disebabkan PRU dan sebagainya lah, pilihan raya ni kan, pilihan raya umum. Okey, jadi secara mudahnya tidak ada sebarang berita mengenai sambungan bagi air lestari, dan saya sendiri secara peribadi merasakan air lestari tidak akan disambung. Okey, kerana apa? Kerana fokus dia adalah bagi beri bantuan meringankan beban selama 12 bulan. Yang kedua adalah kerana bayaran air sinar pula sudah diberikan tanpa syarat kepada semua pemohon, kepada semua pencarum. Jadi dalam masa yang sama kita masih ada air lestari dan juga kita ada air sinar, yang mana bayaran bagi air sinar adalah lebih besar daripada bayaran air lestari. Dan yang ketiga juga, program ni macam saya kata yang mula-mula tadi, dia adalah untuk tempoh 12 bulan sahaja. Jadi dalam tempoh 12 bulan ni, walaupun kes kita pada kadar harian lebih tinggi berbanding dengan PKP di bulan 3, 4 dan 5 dahulu, tetapi kita punya sektor ekonomi kebanyakannya sudah boleh beroperasi, kecuali sektor-sektor seperti pelancongan, logistik, dan beberapa sektor lain yang masih terjejas. Tapi sektor-sektor lain kebanyakan masih boleh beroperasi, dan juga peluang pekerjaan juga ada juga yang dah wujud. Jadi ini adalah salah satu sebab yang menunjukkan bahawa tidak mungkin ada sebarang sambungan bagi air lestari, sebab sektor ekonomi sudah mula dibuka, sudah mula berkembang semula dalam proses pemulihan. Tenaga kerja juga diperlukan, jadi tidak mungkin akan ada sebarang sambungan. Cuma setakat ni bagi saya sendiri ada berusaha dengan beberapa admin untuk mengusulkan bagi pengeluaran air lestari mungkin bagi suri rumah ataupun sambungannya bagi mereka yang masih lagi terjejas, terutama sekali dalam sektor pelancongan, seperti pekerja di resort, hotel, taman tema dan sebagainya. Itu kita cuba untuk memperhalusi cadangan, dan kita nak kemukakan cadangan kepada pihak yang berkenaan. Okey, itu berkenaan dengan air lestari. yang kedua tak ada tulis tu. Okey, bagi ubah swipe amount, ini adalah untuk air sinar. Okey, jadi ada lagi yang masih bertanyakan kenapa tarikh masih belum lagi dikemas kini. Ini mudah sahaja, sebab permohonan anda masih lagi diproses. Tambahan pula hari ini adalah hari Ahad, semalam adalah hari Sabtu. Jadi kemungkinan besar mereka tidak bekerja, ataupun tenaga kerja mereka dikurangkan sebab hari Minggu kan. Jadi kemas kini bagi tarikh untuk pembayaran selepas pindaan diterima masih lagi belum dilakukan. Tapi anda jangan bimbang, sebab pindaan amount ni sesiapa saja yang layak dan memohon, anda akan mendapat kelulusan secara automatik. Tidak perlu membuat semakan, tidak perlu bimbang. Dan bayaran bagi pindaan ni akan mula dibayar bermula dari pada bulan April sehingga satu tempoh lah, Jun ataupun Julai. Okey, yang ketiga pula, berkaitan juga dengan yang nombor 2 tadi, bayaran bagi yang tidak ubah swipe, ini yang tidak berkaitan. Bayaran bagi yang tidak ubah swipe amount. Okey, hari itu saya dah sampaikan, bagi yang tidak membuat sebarang pengubah swipe amount ataupun tidak layak untuk mengubah swipe amount kerana sudah memohon amount maksimum, contohnya seperti saya, bayaran bagi air sinar ni tetap sama seperti apa yang ditulis dalam website iAccount. Pindaan tarikh bayaran ni hanya berlaku bagi mereka yang buat pindaan amount sahaja. Bagi pemohon sudah ada yang kategori 1 yang tidak membuat pindaan, kategori 2 yang tidak layak untuk membuat pindaan, tarikh bayaran anda masih lagi sama. Anda akan mendapat bayaran bulan 3, bulan 4 dan seterusnya. Okey, yang kelima, kenapa tarikh bayaran, yang ni ramai orang marah
kenapa tarikh bayaran berubah? Okey, terutama sekali bagi yang membuat pindaan amount dan juga lestari. Okey, sebenarnya tarikh pindaan berubah ni telah diumumkan pada bulan 2, hujung bulan 2 macam tu. Sebab apa? Contohnya pembayaran Air kali kedua, pembayaran lestari kali kedua bagi memberikan laluan untuk pembayaran Air bagi mereka yang masih lagi belum lulus waktu tu, waktu tarikh kelamat 8 Mac. Jadi pada bulan 2 tu telah diberitahu yang tidak akan ada sebarang bayaran bagi bulan Mac. Okey, sebab bayaran telah dilakukan 2 kali dalam bulan Februari. Namun apabila masuk pada bulan 3, tarikh bayaran bagi bulan Mac dan sebagainya masih lagi kekal. Maksudnya di situ pihak KTBSP belum membuat pengemas-kinian. Mereka tidak lambat, tapi kita perlu faham dalam tengah kerja yang terhad, permohonan baru bertambah, pengurusan amount bertambah dan juga urusan-urusan permohonan lain yang sedia ada, pengeluaran untuk beli rumah, pengeluaran untuk kesihatan dan sebagainya. Jadi sudah tentu proses kemaskinian tarikh ini mengambil masa. Okey, jadi saya kurang faham dengan mereka yang marah dan sebagainya, sebab kebanyakan anda sudah menerima bayaran sebanyak 2 kali bayaran awal. Jadi dan pada awalnya pun sudah dimaklumkan tujuan pemberian 2 kali ini adalah bagi memberi laluan kepada bulan 3 punya pembayaran untuk Air bagi yang tidak lulus. Jadi saya tidak rasa anda patut marah. Begitu juga dengan setengah komen YouTuber dan sebagainya yang mengatakan KTBSP tidak patut berbuat demikian, sebab KTBSP pada permulaannya sudah memaklumkan yang pembayaran awal akan dilakukan bagi memberi laluan kepada pembayaran Air. Jadi bulan 3 tidak ada pembayaran. Cuma tarikh bagi pembayaran bulan 3 tu ditukarkan menjadi pada bulan 4 tu sedikit lambat dilakukan. Itu walaupun tidak dijagakan, tapi sepatutnya kita dah lebih bersedia, sebab tu dah dimaklumkan dengan lebih awal. Kita juga kena faham kekangan daripada sumber manusia dan sebagainya. Jadi kita pun sepatutnya menggunakan budi bicara kita, sepatutnya kita lebih faham. Jadi walaupun ada yang mengatakan Muhammad tidak dapat duit dan sebagainya, oh bulan ni nak bayar sewa, sepatutnya sebab anda dah mendapat bayaran tu 2 kali pada bulan lepas, jadi anda patutnya menggunakan wang tu dengan sebaik mungkin, menyimpan untuk penggunaan di bulan 3. Jadi di sini menunjukkan sebenarnya kekurangan tu, kelemahan tu sebenarnya bukanlah daripada pihak KTBSP sendiri, tapi adalah daripada kita yang kurang dalam menguruskan amount yang kita dapat. Bila dah diberikan awal, dah diberitahu pembayaran tu tidak akan dilakukan pada bulan 3, tetapi kita tidak bersedia. Saya minta maaf, saya bukanlah menyokong KTBSP dan sebagainya, tapi saya rasa yang menghentam dari, tak kira lah siapa pemohon, YouTuber ke, ahli-ahli profesional di Facebook ke siapa ke, tapi benda tu sudah dimaklumkan lebih awal pada bulan 2. Cuma kemaskinan itu dilakukan lambat. Kita sendiri pun belum tentu boleh orang kata apa, melakukan kerja yang kita perlu buat pada waktu yang telah ditetapkan. Mungkin juga akan terlewat dan sebagainya. Jadi perkara ni adalah satu perkara yang kita perlu jangka, sebab kita kena ingat bila kita dapat bayaran tu 2 kali, kita sepatutnya dah jangka benda-benda sebegini. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian untuk pada petang ini. Saya harap bagi yang tarikh itu telah diubah suai dan sebagainya, anda tidaklah perlu emosi, tidaklah perlu marah, walaupun ianya menjejaskan perancangan anda pada bulan Mac ni. Tetapi insyaAllah, sebab saya tengok pembayaran paling awal berlaku pada 1 April, jadi sekurang-kurangnya kelewatan tu adalah dalam jangka masa 8 hingga 9 hari. Jadi walau macam mana pun kita tetap perlu bersabarlah, seperti mana kita boleh bersabar dulu bila permohonan untuk Air kita mengambil masa sehingga 2 bulan untuk mendapat kelulusan dan sebagainya. Jika kali ini ditangguhkan sedikit, 1 minggu, seminggu lebih dulu, saya rasa contohlah bersabarlah. Okay, ini anggap ini sebagai satu ujian. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya untuk pada petang ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, isu-isu terkini, saya akan kupas, saya akan berikan penjelasan. Terima kasih kepada yang datang menonton. Seperti biasa, bagi yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe
Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk berkongsi video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Okay, saya harap tidak ada yang terasa hati dan sebagainya, sebab ini adalah pandangan peribadi saya. Saya cuma mengutarakan, memperjelaskan apa yang telah KWSP lakukan. Maklumat semua telah diberikan awal, cuma sama ada kita bersedia ataupun tidak, itu sahaja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.